Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, yang dirahmati Dr. Muhammad Firdaus serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Okey, saya Syamimi Amira binti Rosidin akan membentangkan satu topik yang bertajuk Perkembangan Kesatuan Pekerja di Tanah Melayu sebelum dan selepas kemerdekaan. Okey, kesatuan sekerja didefinisikan sebagai apa-apa pertubuhan atau gabungan pekerja-pekerja atau majikan-majikan yang menjadi pekerja di mana tempat pekerjaannya adalah di Malaysia Barat, Sabah dan Sarawak. Tiga kumpulan ini adalah penting untuk memajukan sistem masyarakat dan negara serta mereka perlu bekerjasama dalam menerajui tanggungjawab untuk mencapai objektif ekonomi dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Peranan kesatuan adalah satu organisasi yang terpenting dalam sistem hubungan industri. Kesatuan bergerak secara aktif dalam proses tripartism iaitu mengubah satu polisi pembahagian upah dan kekayaan yang sama rata dalam sesebuah masyarakat. Kesatuan berperanan penting bagi menentukan kualiti ekonomi dan sosial pekerja. Polisi ini akan mendatangkan kemajuan dan kebaikan kepada golongan pekerja, terutamanya mereka yang menerima upah yang rendah. Namun begitu, pihak majikan juga mempunyai kesatuan tersendiri bagi melindungi hak mereka sebagai majikan atau dikenali sebagai pemodal. Negara Malaysia telah meletakkan syarat keahlian untuk mengikuti kesatuan sekerja ini iaitu pekerja hendaklah berumur 16 tahun ke atas. Bagi ahli kesatuan yang berumur di bawah 18 tahun tidak layak untuk mengundi jika berlakunya mogok atau perubahan peraturan dalam kesatuan sekerja yang disertai. Ahli yang di bawah umur 21 tidak boleh dilantik menjadi pegawai kesatuan sekerja dan pelajar tidak boleh menyertai kesatuan ini. Kesatuan sekerja menggalakkan perpaduan pekerja untuk menjamin kuasa perundangan kolektif dengan pihak masyarakat majikan. Manakala pihak majikan tidak menggalakkan kekuatan kesatuan sekerja dan sebaliknya lebih berminat untuk berurusan dengan golongan pekerja dan persekitaran Unison Free. Kerajaan tidak menolak penubuhan kesatuan sekerja tetapi paling sensitif kepada kuasa kesatuan sekerja jika disalahgunakan dan seterusnya mengakibatkan pergolakan ekonomi dan politik negara. Okey, berikut ialah satu jadual yang menjelaskan iaitu perkembangan kesatuan pekerja sebelum kemerdekaan iaitu semasa zaman kolonial British. Okey, kita tengok di permulaan corak kepimpinan ialah corporatism iaitu dengan dasar buruh imigran dan kesatuan sekerja bermula di kalangan buruh Cina. Seterusnya corak kepimpinan beralih kepada kapitalism iaitu lebihan buruh yang akhirnya membawa kepada pengaruh PKM iaitu Parti Komunis Malaya. Seterusnya kebajikan buruh yang berlaku semasa kemelesetan ekonomi. Dan terakhir sekali ialah penghapusan Parti Komunis Malaya selepas Perang Dunia yang Kedua. Kita beralih kepada yang pertama iaitu buruh imigran. Okey, corak pentadbiran British adalah untuk menyokong perkembangan ekonomi kapitalis dengan menumpukan kepada sektor pertama iaitu perlombangan biji timah dan perladangan getah. Bagi mencapai matlamat ekonomi kapitalis, dasar pengambilan buruh dari luar telah dilaksanakan bagi mengatasi kekurangan buruh di tanah Melayu. Dengan itu,
pengambilan buruh telah dilakukan dari negara China dan India. Pemilihan buruh China adalah kesinambungan kepada kewujudan pemodal China yang sedia ada di tanah Melayu, manakala pengambilan buruh di India disebabkan penguasaan British di negara tersebut. Kesannya telah menyebabkan pengeluaran telah dapat ditingkatkan dengan mengamalkan dasar pengambilan buruh yang murah dan menjimatkan kos. Akibat daripada perkembangan industri tersebut, pihak kolonial telah membawa masuk buruh-buruh dari luar untuk masuk bekerja di tanah Melayu. Sebagai contohnya, buruh-buruh daripada China, India dan juga tidak terkecuali Jawa. Dengan pelbagai cara mereka telah dibawa masuk untuk bekerja, kebanyakan orang Cina terlibat dalam industri pelembungan seperti bijah timah. Orang India melibatkan diri dalam pengeluaran industri getah dan orang Jawa dilihat terlibat dalam aktiviti pertanian. Disebabkan dasar-dasar tersebut, hak dan kebajikan buruh-buruh imigran ini telah diabaikan dan mendapat layanan yang buruk telah daripada golongan kapitalis. Kesannya, tekanan yang berterusan telah menyumbang kepada beberapa siri penentangan oleh buruh imigran dan menjadi asas kepada pembentukan kesatuan sekerja di tanah Melayu. Seterusnya, fasa yang itu lebihan buruh. Pada tahun 1920-an, buruh Cina telah mula membuat persatuan yang telah menyatupadukan buruh-buruh, terutamanya mereka yang mempunyai pengaruh kuat dalam Parti Komunis Cina, the Chinese Communist Party. Pada tahun 1926, satu parti komunis dan kesatuan antarabangsa kesatuan sekerja atau dikenali sebagai NFL telah menubuhkan Persekutuan Buruh Nanyang di Singapura bagi menarik buruh-buruh dari seluruh Asia Tenggara. Ketika itu, Parti Komunis Malaya PKM telah berjaya menyatupadukan pergerakan buruh dalam Kesatuan Buruh Am Malayan General Labour Union MGLU seawal tahun 1930. Pada tahun 1930, berlakunya rusuhan buruh di Selangor. Kejadian mogok yang berlaku dalam kalangan buruh ini memperlihatkan campur tangan Parti Komunis Malaya dalam memberi sokongan kepada MGLU. Sebagai contohnya, peristiwa di Batu Arang yang kita lihat mempunyai pengaruh daripada komunis dalam melakukan satu mogok yang akhirnya menyebabkan 5 orang pekerja telah terkorban. Pihak komunis, pihak PKM awalnya hanya mempengaruhi imigran Cina yang berasal daripada China. Namun, dia turut mempengaruhi kaum-kaum yang lain. Perusahaan tersebut telah menyebabkan berlakunya pembentukan kesatuan sekerja secara terbuka. Kebajikan buruh. Perkembangan dan pertubuhan Malayan General Labour Union MGLU telah disekat atas 4 faktor, iaitu salah satunya iaitu krisis ekonomi pada tahun 1930 yang menyebabkan ramai orang Cina mula berhijrah ke tanah Melayu. MGLU telah diberi tekanan oleh British. Pergerakan buruh di kalangan buruh pertukangan menjadi lebih dari saiz dan skop atas faktor kesatuan sekerja yang didominasi oleh Cina amat berbeza dengan kesatuan sekerja yang diterajui oleh orang India pada masa itu. Walaupun tekanan British terhadap MGLU diganti konsep kerjasama semasa peperangan berlaku yang di antara Jerman dan Rusia, tetapi pergerakan itu tidak bergerak seperti yang dirancang akibat pendudukan Jepun yang telah menyekat pergerakan komunis. Yang seterusnya, penghapusan PKM. Pada tahun 1940, sebelum Jepun menguasai tanah Melayu, British telah memperkenalkan satu ordinan kesatuan sekerja untuk pertama kalinya bagi menyekat pergerakan kesatuan sekerja.
Satu pendaftaran kesatuan sekerja RTU telah dilantik untuk mengetahui bilangan kesatuan sekerja dan pergerakan mereka dapat disekat dari dipengaruhi Parti Komunis Melayu. Ordinan ini telah membuat penangkapan secara besar-besaran untuk menangkap pemimpin dan ahli-ahli kesatuan sekerja yang dilihat terlibat dengan PKM dan mogok yang berlebihan turut dihapuskan. Tetapi undang-undang ini tidak bertahan lama akibat penjajahan Jepun di tanah Melayu selama 4 tahun. Pendudukan Jepun berjaya kerana mendapat sokongan daripada orang India dan Melayu, manakala orang Cina memihak kepada British. Pendudukan Jepun pada tahun 1941 telah menyebabkan undang-undang yang ingin dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan. Pada tahun 1948, selepas Jepun kalah di tangan British, MGLU telah disusun semula sebagai Pan Malaysian General Labour Union PMGLU dan bertukar sekali lagi dengan nama Pan Malaysian General Federation of Trade Union yang mencapai keahlian seramai 250,000 orang. Seterusnya itu fasa selepas kemerdekaan, itu apabila Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri yang pertama di Tanah Melayu. Tunku Abdul Rahman merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama dan zaman pemerintahan beliau di senario hubungan industri boleh dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat pertama pentadbirannya yang bermula pada tahun 1957 hingga 1965 dan peringkat kedua pula bermula daripada 1966 sehingga 1969. Okey. Pada peringkat fasa yang pertama ni, sepanjang tempoh 1940 sehingga 1965, iaitu mengamalkan satu sistem voluntarism, iaitu satu yang berbentuk kesukarelawan diamalkan dalam hubungan industri di Malaysia. Okey. Hal ini kerana semasa penaklukan British dan pembentukan Ordinan Kesatuan Sekerja pada tahun 1940, corak hubungan industri adalah berdasarkan model sistem British kecuali perkara berkaitan yang mewajibkan pendaftaran kesatuan sekerja. Sehubungan dengan itu, dapat ditegaskan bahawa sepanjang tempoh fasa pertama iaitu 1940 hingga 1965, ciri-ciri voluntarism dalam hubungan industri wujud di Tanah Melayu. Namun, sistem hubungan industri pada masa itu adalah berdasarkan model sistem perburuhan British. Ciri-ciri hubungan industri yang berbentuk kesukarelawan iaitu voluntarism telah memberi satu kebebasan kepada pekerja untuk menyertai mana-mana kesatuan sekerja tanpa halangan dari segi skop pekerjaan dan majikan. Walaupun pada masa itu Ordinan Kesatuan Sekerja mula dikuatkuasakan, tetapi pekerja masih boleh menganggotai mana-mana kesatuan walaupun berbeza sektor dan majikan. Maka pada ketika itu ramai pekerja bergabung dan tertubuhlah satu kesatuan yang dinamakan General Labour Union GLU. Sistem voluntarism ini menunjukkan senario perburuhan yang amat sukar di mana pekerja mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam menganggotai kesatuan sekerja dan tidak menggalakkan pihak kerajaan untuk campur tangan jika berlaku pertikaian dalam hubungan majikan dan pekerja. Situasi ini menyebabkan pergerakan kesatuan sekerja dan mogok tidak dapat dikawal oleh pihak kerajaan. Malah, majikan pada masa itu tidak dapat menghalang pengaruh komunis dari mendesak masuk ke dalam perjuangan para pekerja.
Walaupun pada masa itu, kesatuan kerja boleh menuntut terma dan kondisi pekerjaan daripada pihak majikan yang juga turut terdiri daripada penjajah atau orang British melalui. Namun, kerajaan British menggalakkan kesatuan kerja menyelesaikan pertikaian industri tanpa campur tangan kerajaan. Oleh itu, sistem voluntarism ini menunjukkan kerajaan hanya mempunyai kuasa yang minima dan tidak boleh campur tangan dalam pertikaian di antara majikan dan kesatuan kerja. Kerajaan sebagai pihak ketiga seolah-olah menjadi boneka yang tidak mempunyai kuasa mutlak untuk campur tangan dalam pertikaian yang berlaku di antara majikan dan pekerja. Okay, selepas Perang Dunia yang Kedua, iaitu pada tahun 1946, Mahkamah Industri telah ditubuhkan. Industri Court atau Mahkamah Industri ini hanya berfungsi untuk mengadakan proses timbang taraf atas permintaan pihak yang bertikai. Ini bermaksud pihak kerajaan hanya boleh campur tangan apabila pihak majikan ataupun kesatuan kerja mempelawa mereka untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku. Pada masa ini, pendaftaran kesatuan kerja mula dilakukan oleh pihak kerajaan. Namun, kerajaan tidak boleh campur tangan dan kesatuan kerja bebas mengadakan pertikaian industri. Perundangan kolektif mula diperkenalkan, namun ia bersifat free correction bargaining dan majikan dalam keanggotaan dan perundangan kolektif ini amat sukar dilaksanakan. Ini kerana skop pekerjaan dan majikan dalam keanggotaan kesatuan kerja yang pelbagai dan menyebabkan perjuangan menjadi tidak terarah. Pada masa itu juga, mogok ketidakpuasan hati terhadap terma dan kondisi pekerjaan menunjukkan situasi yang membimbangkan. Pada tahun 1962 dan 1964, peristiwa mogok dan pergerakan buruh tidak terkawal. Situasi ini telah membawa kepada satu perubahan dan corak hubungan industri yang membentuk peringkat kedua dalam pentadbiran Perdana Menteri yang pertama. Pada peringkat ini, kerajaan telah mengubah daripada sistem industri daripada sistem voluntarism iaitu sukarela kepada compulsory iaitu wajib. Bertitik tolak daripada peristiwa konfrontasi yang berlaku di antara Indonesia dan Malaysia yang telah membawa kepada pembentukan Malaysia, Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Ketidakstabilan yang berlaku pada masa ini menyebabkan kerajaan mengambil kesempatan untuk mengubah sistem voluntary kepada compulsory. Sistem ini menekankan kewajipan pihak kerajaan untuk masuk campur dalam pertikaian yang berlaku di antara majikan dan pekerja. Menurut Said, kewajipan kerajaan dalam rundingan secara sukarela telah diganti kepada rundingan wajib bagi menyelesaikan pertikaian. Pada awalnya, mewajibkan campur tangan kerajaan ini adalah bertujuan untuk menghadapi keadaan darurat, tetapi apabila pihak kerajaan melihat langkah ini sebagai langkah yang berkesan untuk mengurangkan pertikaian, maka campur tangan kerajaan ini dimasukkan ke dalam Akta Pindaan Hubungan Perusahaan. Hasil daripada perubahan sistem ini, organisasi kesatuan kerja lebih teratur dan mudah dikawal oleh pihak majikan. Extension Regulation 1965 turut dibentuk untuk menghalang pertikaian dalam sektor awam. Sehubungan dengan itu, Industry Attribution Tribunal telah ditubuhkan untuk mengadili pertikaian yang berlaku dan Menteri di Jabatan Buruh dibenarkan untuk campur tangan dalam pertikaian industri. Perubahan sistem ini meletakkan kerajaan sebagai institusi penting dalam menyelesaikan pertikaian industri. Penguatkuasaan Ordinans Kesatuan Kerja 1956 telah
melemahkan pengaruh PKM. Perubahan sistem ini berlaku kerana sistem voluntary tidak berupaya membentuk keharmonian hubungan industri, malah menyebabkan pertikaian tidak terkawal antara majikan dan pekerja. Tambahan pula, pada ketika itu, Parti Komunis Melayu telah menyebarkan ideologi dan mengganggu gugat pergerakan kesatuan sekerja. Sistem kesukarelaan juga telah membenarkan pekerja menganggotai kesatuan sekerja seperti General Labour Union yang terdiri daripada pelbagai bidang pekerjaan. Situasi ini seterusnya menyebabkan perjuangan kesatuan sekerja menjadi tidak terarah dan pertikaian seperti mogok sukar dikawal. Sifat kesatuan sekerja adalah lebih agresif terhadap pemerintah dan bergerak secara militan atau ketenteraan. GLU digunakan oleh PKM untuk mencapai matlamatnya dalam membentuk Republik Melayu. GLU merupakan satu peristiwa penting dalam perkembangan organisasi buruh di Malaysia, walaupun persatuan ini tidak diterima untuk didaftarkan secara sah oleh pentadbiran Inggeris BPA. Aman Taraman menyatakan konfederasi ini merujuk kepada campur tangan pihak kerajaan ke atas pertikaian yang tidak dapat diselesaikan bersama pihak majikan, walaupun pihak yang bertikai tidak meminta campur tangan tersebut. Dengan mengamalkan sistem ini, kes mogok dan pertikaian berkurang dan kerajaan melihat sistem ini berkesan dalam memperbaiki keadaan ekonomi negara. Hakikatnya, pada zaman Tunku Abdul Rahman, beliau menggalakkan penubuhan kesatuan sekerja pada masa itu untuk menghargai kesatuan sekerja kerana ia dianggap satu pertubuhan yang turut membantu dalam proses mencapai kemerdekaan. Sehubungan dengan itu, satu Department of Labour Industry Relations telah dibentuk pada masa yang sama. Penguatkuasaan terhadap Ordinan Kesatuan Sekerja dan Ordinan Hubungan Industri dilakukan dan digubal dari semasa ke semasa. Sebelum ordinan tersebut dikuatkuasakan, pekerja boleh menganggotai mana-mana kesatuan walaupun sektor dan majikan yang berbeza. Namun selepas penguatkuasaan Ordinan Kesatuan Sekerja, keanggotaan Kesatuan Sekerja lebih khusus dan teratur mengikut bentuk pekerjaan tertentu. Pada zaman ini, kawalan ketat untuk mendaftar kesatuan sekerja telah bermula. Pada asalnya, pendaftaran yang ketat terhadap keanggotaan kesatuan sekerja adalah untuk mengurangkan pengaruh Komunis Melayu dan organisasi buruh yang bercorak militan atau ketenteraan. Pendaftaran kesatuan sekerja yang ketat telah membentuk kesatuan sekerja yang lebih tersusun dan pentadbiran kesatuan yang lebih sistematik dapat dilakukan. Fungsi MTUC dan CUEPACS semasa kini dan berperanan sebagai moderator terhadap pergerakan buruh dan majikan. Pada tahun 1960, kerajaan telah memberi fokus kepada usaha penguatkuasaan undang-undang berkaitan buruh. Kerajaan memberi fokus kepada pelabur asing dan modal untuk memulihkan ekonomi di Malaysia. Pada masa yang sama, kesedaran mula timbul dalam kesatuan sekerja dan mereka mula memberi fokus terhadap usaha untuk memperbaiki branded better issue dan perundangan kolektif mula dilaksanakan oleh majikan dan pekerja. Pada zaman ini, yang pertama ini menyaksikan perubahan daripada free collection bargaining kepada perundangan kolektif yang lebih fokus pada keanggotaan kesatuan sekerja tertentu sahaja. Kesimpulannya, pergerakan kesatuan sekerja telah wujud sebelum kemerdekaan di Malaysia lagi. Tetapi pergerakan kesatuan sebelum kemerdekaan dipimpin oleh pihak komunis berbeza dengan selepas kemerdekaan. Perkembangan kesatuan sekerja dapat dilihat dari dua situasi, iaitu semasa zaman kolonial dan selepas kemerdekaan. Peranan dan kesatuan sekerja di Malaysia pada masa kini akan
semakin kini semakin kurang kerana pergerakan mereka yang mendapat berbagai halangan dan penyembuhan-penyembuhan kesatuan dalaman yang telah mendapat sokongan penuh dari majikan di samping mengurangkan konflik di antara majikan dan pekerja. Kesatuan juga perlu mengambil beberapa langkah untuk menghadapi cabaran-cabaran sama ada cabaran dalaman maupun luaran. Kesatuan kerja akan lebih berpengaruh sekiranya mereka mengembalikan kepercayaan dan keyakinan kepada pekerja terhadap satu perjuangan yang menguntungkan mereka. Kesatuan sekerja sewajarnya menyedarkan pihak majikan bahawa kehadiran mereka bukan mengganggu tetapi dapat membantu memperbaiki hubungan harmoni di antara pekerja dan majikan. Melalui organisasi ini, sewajarnya menyedarkan pihak majikan bahawa kehadiran mereka bukan mengganggu tetapi dapat memperbaiki hubungan harmoni di antara pekerja dan majikan. Sekian, terima kasih.